Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Insyirah binti Azman dan saya akan membentangkan pengenalan bagi esei kami. Yang pertama, tujuan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi dalam negara Malaysia. Seperti semua sedia maklum bahawa kita dekat Malaysia ini banyak peraturan-peraturan yang dibuat, dan peraturan yang paling tinggi, peraturan teratas, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Dan bagi isi yang kedua, perlembagaan dibuat selari dengan keperluan dan kepentingan masyarakat negara, dan perlembagaan juga merupakan sebuah kontrak sosial bertujuan untuk keharmonian rakyat dan keadilan rakyat. Perlembagaan persekutuan juga memfokuskan keadilan untuk semua pihak. Seperti apa yang sedia tahu, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan suku kaum yang berbeza-beza. Jadi, perlembagaan persekutuan ini diwujudkan untuk membagi keselarian bagi kesemua rakyat dekat negara Malaysia. Dan yang kelima, perlembagaan persekutuan ini merupakan dokumen utama untuk pemerintahan negara di negara Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia. Saya akan menerangkan tentang perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia. Di perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia, ia merupakan suatu peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak. Selain itu, ia juga menyentuh tentang kepentingan sah kaum yang merupakan warga negara Malaysia. Namun, kedudukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ini dia tercabar dengan kewujudan kumpulan yang menjadikan istilah bangsa Malaysia sebagai satu slogan politik. Disebabkan kurangnya kefahaman mengenai sejarah pembentukan tanah air dan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, muncul dua kumpulan yang saling bertentangan. Pertembungan di antara kedua-dua kumpulan ini memang akan mewujudkan ketegangan antara kaum yang ada di Malaysia. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan merupakan satu perlembagaan yang membolehkan dasar keseimbangan antara kaum di Malaysia dapat diwujudkan. Jadi seharusnya peruntukan itu harus dikekalkan agar tidak timbul perasaan dalam kalangan kaum majoriti yang merasa bahawa hak mereka dinafikan. Antara peranan perlembagaan adalah mewujudkan pemerintahan yang adil, di mana agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia walaupun agama Islam adalah agama rasmi. Selain itu, Perlembagaan Malaysia juga berperanan di mana dia memperuntukkan kuasa kepada rakyat untuk mengelakkan berlakunya dominasi kuasa ke atas sesetengah pihak sahaja. Walaupun Sultan atau Raja mempunyai kuasa tinggi, namun kuasa mereka tetap tertakluk kepada perlembagaan. Perlembagaan juga berperanan dalam menyelesaikan masalah negara dan sekaligus dapat melahirkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam negara Malaysia dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang. Semua undang-undang hanya mestilah berasaskan kepada perlembagaan sahaja. Yang terakhir sekali adalah perlembagaan dapat mengekalkan identiti negara dan bangsa Malaysia. Di atas sumbangan perlembagaanlah sistem pentadbiran negara dan segala undang-undang negara dapat dilaksanakan dengan jayanya. Untuk bahagian pembentangan saya akan membentangkan peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia. Sebelum kita bergerak kepada peranan-peranan tersebut, kita perlu faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Perlembagaan Persekutuan. Secara ringkasnya, Perlembagaan Persekutuan merupakan satu undang-undang sama ada peraturan yang bertulis ataupun tidak bertulis yang menentukan organisasi, pembahagian kuasa dan juga corak pemerintahan kerajaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan satu undang-undang bertulis yang telah digabungkan dan disusun dalam satu dokumen. Selain itu, negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, Perlembagaan Persekutuan menjadi satu sumber undang-undang yang tertinggi dan perlu dipatuhi oleh setiap individu tanpa mengira pangkat, agama dan bangsa.
Apabila kita merujuk kepada rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Rukun negara yang ketiga ini membuktikan bahawa perlembagaan Malaysia itu tidak tertakluk kepada mana-mana pihak dan perlembagaan persekutuan mengatasi segala pentadbiran yang ada di Malaysia. Perlembagaan persekutuan menyumbang dalam keharmonian masyarakat Malaysia kerana perlembagaan persekutuan menekankan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan keharmonian Malaysia. Penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia merupakan antara perkara yang terkandung dan ditekankan dalam perlembagaan persekutuan. Kita perlu akui bahawa bahasa ini menjadi bahasa pengantara dan bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi dalam negara kita. Bahasa ini telah menyatukan rakyat Malaysia kerana dengan satu bahasa yang mudah memudahkan komunikasi antara dua pihak. Kita perlu akur dan sedar bahawa kegiatan kebangsaan dan pengorbanan untuk memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini telah wujud dari dahulu lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan ulama dan kaum muda yang menggunakan bahasa Melayu dalam menyampaikan dakwah dan ajaran Islam kepada penduduk di Kepulauan Melayu dan semenanjung Tanah Melayu menyebabkan penggunaan bahasa Melayu ini berkembang luas sehingga ke hari ini. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum, namun begitu perkara ini tidak menghalang rakyat Malaysia untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu antara satu sama lain. Selain dari itu, terdapat beberapa perkara-perkara lain yang ditekankan dalam perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia. Antara perkara tersebut ialah hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan bersuara ini juga turut ditekankan dalam perlembagaan persekutuan. Buktinya, segala hak dan kebebasan bersuara ini telah termaktub dalam fasal 2 perkara 10 perlembagaan persekutuan. Hak kebebasan bersuara ini telah diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagi memastikan keadilan rakyat Malaysia dapat dijaga, beberapa kebebasan telah dihadkan bagi mengelakkan berlakunya persengketaan antara kaum seperti kebebasan bersuara. Menyedari hakikat, negara kita terdiri daripada suku kaum yang berbilang kaum. Oleh itu, hak kebebasan bersuara ini telah diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, kebebasan ini ada hadnya agar isu perkauman dapat dielakkan. Sebagai contoh, seseorang itu tidak dibenarkan untuk mengupas dan membicarakan isu-isu sensitif seperti keistimewaan hak bumi putera dan juga hak orang Melayu. Perkara ini perlu dielakkan agar isu perkauman dapat dielakkan. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat dilihat bahawa sesetengah daripada rakyat Malaysia sudah mula faham dan jelas akan keperluan sekatan dalam kebebasan bersuara ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang peranan perlembagaan sebagai dokumen utama menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara. Terdapat 3 subtopik iaitu peranan perlembagaan persekutuan sebagai panduan pemerintahan, kedua sebagai sempadan dan ketiga sebagai panduan dan sempadan pentadbiran negara. Saya akan menerangkan tentang peranan perlembagaan persekutuan sebagai panduan pemerintahan. Perlembagaan persekutuan ialah sebuah dokumen yang terutama sekali dan menjadi panduan asas dalam pemerintahan sesebuah negara. Terdapat 2 ciri utama di dalam perlembagaan persekutuan bagi menjamin kestabilan politik dan kesinambungan pentadbiran, yaitu ciri tradisional dan ciri moden. Kedua-dua ciri ini amat penting sebagai unsur yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan. Bagi ciri tradisional, kesultanan atau pemerintahan beraja, di mana negeri-negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja pada masa lalu dan diganti dengan sistem raja berperlembagaan selepas negara mencapai kemerdekaan. Kedua ialah agama Islam, di mana kerajaan persekutuan berkuasa untuk memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan, kegunaan pentadbiran, pembangunan dan kemajuan agama Islam melalui rang undang-undang perbekalan. Ketiga ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan akhir sekali ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Bagi ciri moden pula, yaitu kerajaan persekutuan. Satu sistem kerajaan persekutuan diwujudkan dan laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang-bidang tertentu.
Kedua ialah sistem demokrasi berparlimen, di mana peruntukan sistem demokrasi di Malaysia dan pilihan raya umum pada tahun 1955 merupakan asas kepada demokrasi dengan tujuan memberi rakyat kebebasan memilih wakil pemimpin dan penubuhan kerajaan. Dan ketiga ialah kewarganegaraan, di mana kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama pada rakyatnya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya ialah peranan perlembagaan persekutuan sebagai sempadan. Perlembagaan telah terbentuk sebagai satu aspek kehidupan politik semasa zaman kemuncak Yunani. Pada masa pemerintahan Rom pula, pemahaman perlembagaan diperluaskan sebagai aspek peraturan yang disusun oleh pemerintah. Di Malaysia, agama Islam telah berkembang lebih awal berdasarkan catatan Prasasti Terengganu sebelum wujudnya Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Antara perlembagaan tertulis terawal di Tanah Melayu adalah Perlembagaan Negeri Johor yang diikuti dengan Perlembagaan Terengganu. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menjajah Tanah Melayu. British kemudian kembali menduduki Tanah Melayu dan memperkenalkan satu bentuk pemerintahan yang baru, iaitu Malayan Union. Malayan Union ini merupakan satu unit politik yang terdiri daripada negeri persekutuan di Tanah Melayu. Perlembagaan Malayan Union ini memberi hak kerakyatan kepada orang bukan Melayu yang dikenali sebagai prinsip jus soli. Walau bagaimanapun, Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Penentangan ini menyebabkan British memperkenalkan satu bentuk pentadbiran yang baru, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di dalam sistem ini, kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam semua perkara, namun kuasa negeri-negeri masih dikekalkan dan bidang kuasa raja-raja dalam urusan adat istiadat. Hasil daripada perjanjian ini lahirlah satu perlembagaan baharu bagi Tanah Melayu yang berkuat kuasa pada 1 Februari 1948 yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian itu melibatkan 9 negeri-negeri Melayu dan 2 daripadanya iaitu Pulau Pinang dan Melaka adalah negeri selat. Suruhanjaya Reid telah mengadakan referendum dalam kalangan semua penduduk Tanah Melayu termasuk orang awam, parti politik, badan awam dan sebagainya. Suruhanjaya Reid merupakan asas utama kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara objektifnya ialah untuk memberi peluang kepada pertubuhan sebuah negara agar membentuk sifat bebas, demokratik dan bersatu padu. Pihak pemerintah seperti Raja-Raja Melayu dan penjajah Inggeris telah menilai semua cadangan-cadangan Suruhanjaya Reid kerana terdapat beberapa tentangan. Jawatan kuasa yang dikenali sebagai Working Party telah diberi tanggungjawab bagi mengeluarkan kertas putih iaitu laporan hasil semakan penelitian Suruhanjaya Reid yang diserahkan pada tahun 1957 kepada Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu. Satu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani dan ia merangkumi Perlembagaan Persekutuan yang baru dan Perlembagaan Negeri Pulau Pinang dan Melaka. Di United Kingdom, Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah diluluskan dan memberi kuasa undang-undang kepada perlembagaan dan membatalkan perintah dalam Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan akhirnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dikuatkuasakan sehingga ke hari ini dengan beberapa pindaan telah dilakukan. Seterusnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, setelah menilai dengan teliti, tidak dapat disangka lagi perihal perlembagaan persekutuan berperanan dalam menyumbang keharmonian kepada negara serta kelangsungannya dalam menjadi panduan kepada pentadbiran negara. Perlembagaan persekutuan telah menyumbang kepada keharmonian dalam negara ini apabila perlembagaan yang dibentuk dapat menyelesaikan ketegangan antara kaum seperti jurang ekonomi antar kaum yang tidak setara. Melalui perlembagaan sebagai simbolik kontrak sosial yang memenuhi keperluan masyarakat dan mengatasi jurang ekonomi yang sedia ada.
Seterusnya, peranan dalam kelangsungan perlembagaan sebagai panduan pentadbiran, dan ini dapat dibuktikan apabila perlembagaan itu sendiri mempunyai dua ciri utama, iaitu ciri tradisional dan ciri moden. Pertama sekali, ciri tradisional. Ciri tradisional ini seperti sistem beraja dan yang akan sentiasa dan terus diangkat dalam pentadbiran negara ini. Manakala ciri moden pula adalah ciri yang terdiri daripada sistem kerajaan persekutuan, di mana ia membolehkan pentadbiran dijalankan dengan lebih sistematik dan teratur. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.